Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton Hello Doktor TV3. Siaran 2 Januari 2022, hari Ahad hari ini. Mungkin ada dalam kalangan anda yang bekerja ataupun hari ini bercuti. Semoga semua urusan anda dipermudahkan. Dan kalau kita saksikan berita sebentar tadi, mangsa di Johor jumlahnya meningkat. Jadi kami di Hello Doktor doakan semoga semua urusan dipermudahkan dan sama-sama kita bantu mangsa banjir yang memerlukan. Dan keadaan cuaca agak kurang stabil sekarang ini, hujan pun berterusan di setengah negeri. Jadi berhati-hati walau di mana saja anda berada. Okey, baiklah, hari ini di Hello Doktor kita akan bincangkan satu topik yang pastinya setiap daripada kita alami dan pastinya ada persoalan. Dan hari ini kita bincangkan tentang alahan ataupun alergi. Adakah alahan ni disebabkan oleh makanan saja ataupun ada benda-benda lain juga, ada faktor-faktor lain juga, dan adakah kita boleh sembuh sepenuhnya daripada alahan ini? Dan jika anda ada soalan yang ingin dikongsikan, anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun anda boleh komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Okey, baiklah, sebelum saya kenalkan tetamu kita pada hari ini, ayuh kita saksikan pandangan orang ramai tentang alahan. Jom kita saksikan. Alami alahan terhadap seafood seperti kerang, seafood soda ataupun lala, di mana kesan tersebut akan buatkan muka saya bengkak dan saya juga tidak dapat bernafas dengan baiklah. Jadi untuk redakan kesan tersebut, saya perlu pergi ke hospital dan dapatkan injection untuk redakan kesan alahan tersebut. Pada masa itu saya tidak tahu lagi yang saya tak boleh makan seafood dan juga kacang. Hanya satu sotong itu saja, saya dah rasa bibir saya mulai membengkak dan muka saya jadi naik rashes yang jadi merah-merah yang sangat gatal. Kemerahan yang berair dekat muka. Gatal dan pedih. Memang rasa macam kalau nak basuh muka tu memang macam sangat takut sebab luka yang kena dekat muka tu sangat sakit. Experience saya paling teruk is dengan habuk, sebab ada satu hari tu saya baru keluar kedai, saya tak perasan kedai tu mungkin banyak habuk, and mata pun dah start gatal, dah start berair. Lepas tu 30 minit lepas tu muka dah start bengkak, mata pun dah start puffy, dan nak nafas pun susah. So saya terus proceed pergi hospital. So after 2-3 hari lepas tu barulah bengkak surut, gatal pun dah tak ada sebab doktor bagi makan ubat. Memang kat rumah memang akan standby ubat. Okey, itu dia antara pengalaman yang dikongsikan disebabkan oleh alahan. Ada yang alah kepada habuk, ada yang alah kepada makanan, krim, ubat-ubatan dan macam-macam lagi. Dan sekali lagi ingin saya ajak anda untuk hubungi kami di talian 0377261603 kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita. Dan hari ini di Hello Doktor kita bersama dengan Dr. Mira Kupusami, pakar kulit Avicenna Specialist Hospital. Terima kasih Dr. Mira kerana bersama kita hari ini ya. Terima kasih kerana menjemput saya ya Hawa. Okey doktor, hari ini kita nak faham tentang alahan, tentang alergi ni. Kita nak tahu dulu macam mana alahan ni boleh berlaku doktor. Okey, sebenarnya alahan ialah satu tajuk yang sangat besar. So dia meliputi banyak jenis alahan. So macam mana dia berlaku? Sebab dia boleh berlaku disebabkan apa-apa pun sebenarnya. Contohnya makanan, yang paling famous ialah makanan, habuk, lepas tu even bulu daripada kucing, dan certain ubat atau walaupun makeup pun kita boleh menjadi alah. Betul, ada macam-macam kan doktor. Dan adakah disebabkan oleh kita punya immune system? Maksudnya kalau immune system kita tak kuat, lagi senang untuk kita nak alah. Okey, sebenarnya dia sebaliknya. Okey. Immune sistem kita terlampau kuat. So sampai menyebabkan kita terkena bulu kucing yang sedikit pun immune system dia cepat react. Ya, bertindak balas terlalu cepat. Okey, maksudnya tak bergantung kepada immune sistem seseorang itu jugalah. Betul. Okey, dan bila doktor pun cakap alahan ini sebenarnya cukup meluas sekali kan doktor, dan pastinya ada tahap-tahap dia, kategori-kategori dia doktor. Betul. So tahap yang paling ringkas, yang paling mild ialah kita hanya mendapat maybe ruam merah atau gatal-gatal. Tahap yang paling serius dia boleh sampai melibatkan sesak napas,
mata bengkak, bibir bengkak dan sampai boleh dimasukkan ke hospital juga. Okey, dia ada tahap dia dan kalau boleh kita tak naklah sampai membawa maut kan doktor. Dan adakah kita boleh detect ataupun kesan alahan ini di peringkat awal dan adakah lazimnya orang cakap okey, allergic ni dia dari kecil ataupun bila dah besar pun baru nak allergic, ada juga? Sebenarnya daripada segi makanan adalah lebih untuk kanak-kanak untuk allergic kepada makanan. Sebab kalau kita dah dewasa, kita dah makan semua banyak benda dalam hidup kita. So badan kita dah ada toleransi untuk makanan. Okey. So dari segi untuk orang dewasa, ia lebih kepada benda yang kita sentuh atau sentuhan kepada benda kulit. luaran lah. Environment, persekitaran. Ya. Okey, baik. Okey, kalau kanak-kanak lah halang doktor dah petik tentang kanak-kanak kan. Jadi di peringkat awal kanak-kanak ni mereka tak bagi tahu kalau sakit ke, ada rasa tak sedap badan ke apa kan. Jadi kalau mereka ada alah kepada sesuatu benda, macam mana ibu bapa ataupun orang di sekeliling ni nak tahu bahawa kanak-kanak ini mengalami alahan? Okey. Terutamanya kalau simptom dia kita boleh nampak, kalau ruam yang tu kita senang nak nampak. Tetapi ada some kanak-kanak dia akan ada cerit-berit, sakit perut, membuang najis yang berdarah, itu juga boleh menjadi simptom alahan kepada makanan. Yang tu kita kena berhati-hati. Oh, okey. Peka. Baik, dan kalau kita nak bercakap tentang golongan yang mudah sangat menghadapi alahan ni, siapa sebenarnya doktor? Sebenarnya alahan ni memang ada faktor keturunan. Oh ya? Ya, betul. Itu antara faktor utama? Antara faktor utama. Ya, so kalau ibu dengan ayah ada alah kepada beberapa makanan ke, alah kepada ubat, ada kemungkinan anak tu diturunkan dengan alahan tu juga. Dan ada penyakit yang kita panggil eczema, Hawa. Okey. So eczema ni penyakit yang sangat-sangat common yang kita tengok. So atopic eczema ialah eczema yang diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak. So ada banyak faktor genetik dia. Okey. Jadi itu antara penyakit yang berkaitan dengan alahan doktor, eczema. Betul. Selain daripada tu, apa lagi? Kalau penyakit yang kita cakap, okey, ini disebabkan oleh alahan yang terlalu banyak. Betul. Sebenarnya alahan atau kita panggil atopik. Atopik dia ada 3 serangkai. So eczema, alahan kepada mata dan also alahan kepada hidung. Okey, itu ENT lah, ear, nose and throat juga? Yes. Okey, baik. Macam-macam lagi nak tanya kepada doktor ni dan nampaknya penonton kita pun ada soalan di Facebook kita, doktor. Dan antara soalan yang diajukan daripada penonton ialah dari Hana Atira. Katanya alahan kulit kemungkinan disebabkan oleh antibacterial soap. Pada musim pandemik COVID memerlukan pembasuhan tangan yang kerap, doktor. Dan apa alternatif yang boleh digunakan untuk mengganti penggunaan antibacterial soap dan juga hand sanitizer. Selain daripada itu, menggunakan krim dan ianya menyebabkan tangan saya kering. Betul tu doktor. Itu ada kawan-kawan saya pun alami juga sebab setiap kali pergi mana-mana akan sanitize, akan basuh. Jadi tangan pun jadi kering kan. Betul. Tapi yang ni doktor jawab selepas kita berehat lah ya. Boleh. Baik, kepada anda penonton Hello Doktor, jangan ke mana, kita nak berehat dulu seketika. Kembali di Hello Doktor dengan topiknya alahan dan terima kasih kepada anda yang komen ataupun bertanyakan soalan di Facebook Hello Doktor TV3. Jadi kepada sesiapa yang nak tanya soalan boleh terus komen di situ ataupun boleh telefon kami di talian 0377261603. Okey, baiklah Dr. Mira, tadi sedikit sebanyak kita dah tahu tentang punca-punca alahan, jenis-jenis alahan, peratusan kalau ibu bapa ada alahan anaknya macam mana kan. Dan sekarang ini kita nak beralih kepada kaedah rawatan pula. Tapi sebelum itu, kita nak memperkenalkan tetamu di Hello Doktor. Hari ini kita juga ada Faizah Ilai di studio. Apa khabar Faizah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kena sihat sekarang ni. Okey Faizah, sekarang ni apa perkembangan baru, perkembangan terkini tahun baru ni? Alhamdulillah baru saja selesai penggambaran untuk drama TV3. Baru sangat selesai. Itu yang balik kampung tu.
Apa dia? Itu yang balik kampung. Balik kampung itulah dari Pulau Pinang baru saja sampai. Baru sampai, ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sebab sudi luangkan masa bersama kita hari ini. Okey, baik Faizah, hari ini kita sembang-sembang tentang alahan dan beberapa bulan lalu pun tular juga berita tentang Faizah bengkak mata kan. Jadi kalau boleh kongsikan pengalamannya, apa sebenarnya yang terjadi? Okey, saya alergik dengan ubat tahan sakit. Tapi benda ni bukan barulah, memang daripada kecil memang ada alergik dengan ubat tahan sakit ni. Jadi kadang-kadang tapi dia tak ada alergik yang macam setengah orang, macam doktor cakap kan, dia alergik yang sampai yang tak boleh bernafas. Saya tak ada sampai ke tahap tu, cuma dia akan bengkak. Bukan saya saja, actually my whole family is like that. Tapi kadang-kadang dia macam kalau kita dah terlalu macam tak tahan, kadang-kadang kita macam kalau saya sakit kepala, kadang macam what else to take, you know. Jadi macam masa tu keadaan kita PKP, dan kalau tengah malam ke kan, nak pergi klinik apa semua, macam takkan nak pergi hospital pula time-time macam tu. Jadi kita ambil je lah. Cuma dia akan bengkak je. Jadi kebetulan yang hari yang saya post tu selalu saya dapat alahan tu, memang tak adalah nak post kan, tapi disebabkan saya ada orang kata iklan ataupun IG review yang perlu saya buat, dan saya terpaksa tangguh. Jadi saya terpaksa bagi tahu dekat orang yang saya kena buat IG review, yang saya tak boleh buat sebab keadaan saya yang macam ni. Jadi telah disalahertikan dah. Itu yang dia jadi viral pasal mata saya bengkak tu. Yalah, sebab nak tak nak kejaya Faizah sendiri perlu perkongsian bersama orang ramai tentang kejaya-kejaya lain, tentang benda-benda lain kan. Jadi bila orang dah tengok tu kena diberitahulah sebab apa kan. Okey, dan bila kita cakap tentang alergik ataupun alah kepada ubat-ubatan ni doktor, sebenarnya kita memang akan makan ubat lah kalau kita akan sakit kepala, tak sedap badan kan. Jadi macam mana ni kepada mereka yang alah kepada ubat-ubatan? Okey, so pertama kali Faizah, kita kena tahu ubat apa yang kita alergik. So kalau Faizah alergik kepada ubat tahan sakit dan Faizah dah tahu ubat tu yang menyebabkan bengkak mata, lebih baik tidak makan ubat tu tetapi makan ubat lain tahan sakit. Sebab dalam kumpulan ubat tahan sakit kita ada banyak jenis ubat. Ya, bukan satu sahaja. Termasuk juga antibiotik. Kalau kita tahu kita alah kepada satu antibiotik, kita kena bagi tahu doktor. So next time kalau kita ada sakit demam ke sakit tekak, kita tidak diberi ubat tu. Kita diberi alternatif dia. Tapi saya memang memang alergik semua ubat tahan sakit. Semua jenis lah. Okey. Sebab alahan awak agak serius juga yang menyebabkan bengkak mata. Sebab kita tak boleh jangka, mungkin boleh jadi bengkak bibir atau sesak nafas boleh berlaku jugalah. So lebih baik memang tak makan ubat tahan sakit langsung. Maksud dia doktor, okey, contohnya kalau nak ambil ubat juga sebab mungkin tak tahan kan, tak selesa. Jadi kalau selain daripada ubat tahan sakit, jadi macam mana untuk mereka nak sembuh? Ataupun perlu dibiarkan saja? Tapi sebab mungkin Faizah zaman sekarang lah ada banyak sangat ubat tahan sakit. Saya tidak berapa pasti Faizah sudah cuba semua ubat tahan sakit ke tak. Sebab kadang-kadang mungkin mereka dah cuba, dah try and error juga doktor. Sebab ubat tahan sakit dia ada dalam kumpulan dia. So ada 4 kumpulan. So mungkin Faizah hanya alergik kepada semua ubat dalam kumpulan pertama tu. Kumpulan nombor 4 doktor pun jarang pakai sebab biasa kita pakai kumpulan 1 dengan kumpulan 2. So Faizah kena explore yang mana yang selamat makan. Okay. Tapi spesialnya saya akan cuba untuk avoid lah. Betul. Untuk cegah daripada sakit supaya saya tak perlu makan ubat tahan sakit. Itu langkah yang terbaik kan? Ya. Okey, kita nak sambung lagi bersama Faizah dan juga Dr. Mira, tapi kita juga nak kongsikan kepada anda tentang seorang pesakit yang mengalami G6PD. Jom kita saksikan laporan yang disediakan ini. Ubat gegat, kacang parang, ubat-ubatan tertentu. Antara makanan dan bahan yang perlu dijauhi penghidap glukosik fosfat dehidrogenis atau G6PD. Ahmad Ziad Muhammad Hafifi telah disahkan menghidap G6PD sejak dilahirkan. Biarpun bukanlah satu penyakit berbahaya, tetapi boleh membawa kepada komplikasi teruk jika tidak berjaga-jaga. First saya dengar anak saya dapat menghidap G6PD ni masa dia dilahirkan lah. Lebih kurang dalam beberapa jam lepas dia lahir tu, kita nak tengok baby. Doktor ada bagi satu kad lah. Kad tu dia bagi tahu
anak ini mengidap G6PD. Bersama dengan kad tu saya dapat satu senarai macam brosur lah, apa itu G6PD, apa yang perlu saya elakkan, makanan, ubat-ubatan. Ubat gegat ni salah satu benda yang besar lah, sebab kalau kita simpan baju anak-anak dalam almari yang ada ubat gegat tu, berkemungkinan bau tu akan lekat pada baju dan akan menyebabkan anak tu terdedah kepada bahaya G6PD ni lah. Doktor dia mention juga pewarna baju, warna biru nila tu, yang tu pun tak boleh juga. Meskipun sehingga kini masih tiada rawatan khas yang boleh menghilangkan penyakit ini, Ziad tetap aktif menjalani aktiviti harian seperti kanak-kanak lain di samping pengawasan rapi oleh ibu bapanya. Masa dia baby, doktor ada remind saya lah untuk tengok tanda-tanda kalau dia dah terdedah kepada stressor G6PD tu. Contohnya dia lemah, air kencing dia warna gelap. So saya tengok bila every time masa tukar pampers dia tu, kita tengok air kencing dia warna biasa ke ataupun warna gelap macam teh pekat. Kalau color dia biasa, mungkin dia demam biasa ataupun dia tak sihat ataupun dia tak larat, macam itulah. Bagi mengelakkan dia terdedah kepada kesan alahan yang teruk, Ziad juga akan dipakaikan tag yang ditempah khas untuk dibawa ke mana sahaja dia pergi. Macam saya, plate tu saya letakkan nama anak saya, nombor telefon suami saya. Okey, bila kalau dia jumpa anak saya kat mana-mana ke bersama dengan tag tu, dia akan tahu budak ni ada condition G6PD. Oh, this one, okay. Benda ni adalah seumur hidup. Dia tak ada kata dia menghidap benda ni dan dia akan pulih, tak. Dia adalah condition seumur hidup di mana badan dia memang kurang enzim tu. Tak boleh nak buat apalah, bukan kata boleh diselesaikan ataupun diubat dengan makan vitamin ke apa, tak. Memang dia keadaan semula jadi dia lahir dengan keadaan dia kurang enzim G6PD. Ya, kami doakan semoga adik segera sembuh dan sentiasa bersemangat. Okey doktor, tadi sedikit sebanyak perkongsian tentang G6PD ni doktor. Betul. Jadi kalau boleh doktor komen sedikit dan apa yang sedikit sebanyaklah yang perlu kita tahu tentang G6PD ni. Okey, sebenarnya G6PD ni bukan as ibu tu cakap tadi, dia bukan penyakit. Dia satu keadaan yang semula jadi dan terutamanya berlaku kepada kanak-kanak lelaki. Ya, dan dia akan didetect, kita akan tahu kanak-kanak tu ada G6PD waktu dia lahir terus. So waktu baby tu baru lahir, kita sudah cek darah dia ada G6PD deficiency ke tak. Dan dalam dia boleh hidup seperti orang yang normal, tapi dia just kena mengelak daripada beberapa benda. Contohnya ubat gegata tu, mothball, dan beberapa jenis ubatan. Dan dari segi makanan ialah kacang parang. Yang tu dia langsung tak boleh sentuh. Okey, maksudnya boleh dielakkan daripada jadi lebih teruk lagi lah sebab dah boleh kesan di awal usia lagi ya. Betul. Okey, baik. Kita ada lagi soalan di Facebook. Hello doktor, dari penonton. Okey, daripada Nazrahani Muhammad. Okey, saya nak tanya macam mana nak kurangkan alahan terhadap brooch tudung memandangkan saya memang memakai hijab dan dalam masa yang sama sepanjang pekerjaan dan ada masanya alahan tu tak mampu saya nak bertahan. Okey doktor, kepada brooch ataupun kerongsang yang kita selalu pakai ni. Sebab kerongsang ni disebabkan oleh alergi kepada nikel sebenarnya. Nikel. So nikel adalah sejenis logam yang di dalam kita punya brooch atau anting-anting ya. So cara nak mengelak sebenarnya saya akan syorkan untuk dia tidak memakai brooch tu atau tiada direct contact kulit dengan brooch. Okey. Maksudnya dia bagi lapisan mungkin kain dan baru pakai brooch tu atau langsung tukar brooch yang lebih yang tidak mengandungi nikel lah. So mungkin plastik atau emas. So dia wah, pakai brooch emas. Okey, kena elaklah sebab dia biasanya kita pakai di dagu di kan dan kan, ya. peluh pun buatkan dia menyebabkan lebih gatal. Lebih gatal lagi. Betul. Okey, baik. Dan seperti dikongsikan sebentar tadi, kalau Faizah sendiri antara alahannya mainnya utamanya adalah ubat-ubatan. Kalau pemakanan macam mana Faizah? Okey, kalau pemakanan ni saya tak ada sangatlah. Tapi kadang-kadang saya tak sure juga tau. Tak apa yang saya makan tiba-tiba bibi bengkak. Ni aku makan apa pula ni? Bibi bengkak pula kan. Jadi macam kadang-kadang macam
kita tak perasan kita makan kan. Kadang macam-macam sangat makan tiba-tiba bengkak macam tak apa, I just ignore lah kalau as long as dia tak teruk kan. Tapi like my family, like my brother, seafood langsung tak boleh. Dia akan start cannot breathe. Dia langsung tak boleh. Even my dad, tapi my dad tak boleh, tapi dia akan start bengkak everywhere. Tapi saya hanya kalau makan dulu tak boleh makan mushroom. But surprisingly that bila dah kertu ni dia macam okey pula. Macam because I tried itu kan macam tak ada apa-apa pun macam okey pula kan. So, setelah dah beberapa tahun tak makan cendawan. Like biasa cakap berapa tahun ni maksudnya like probably 20 years memang tak makan mushroom tu, dan tiba-tiba like, saya cuba makan dan dia tak ada allergic itu lagi dah. Jadi tak tahulah kalau allergic makan ni dia boleh actually macam kalau macam kita as we grow up dia akan bertukar kan. Macam mana doktor? Sebenarnya apa yang Faizah cakap tu betul, sebab makanan dalam 20 years ni mungkin awak diberi mushroom yang you tak tahu pun, mungkin dah dicampur dalam makanan tu dalam kuantiti kecil. So badan you tak ada reaksi tapi dia terima mushroom tu. So lama-kelamaan immune system dia takkan tindak balas dengan mushroom tu. That's why sekarang you dah boleh makan mushroom kan. Jadi doktor, kalau macam anak-anak misalnya kan, kalau Faizah pun anak-anak makan okey. Okey, anak saya pelik lain pula allergic dia. Okey, anak saya pula dia allergic dengan toilet. Pelik kan? Macam mana tu? Dia macam toilet bowl yang kita duduk tu dia tak boleh. Sebab dia akan jadi rashes yang teruk lah, teruk. Mula-mula saya tak pasti kenapa, tapi kita pergi check and then doktor cakap ni mungkin kita kena ambil darah ke check ke kan. But then saya minta pendapat yang kedua, dia cakap tak perlu ambil darah, dia mungkin ni kalau sebab dia hanya di tempat tu saja. Jadi dia memang sebab toilet lah. Jadi apa jenis toilet pun dia memang tak boleh takkan nak pergi cari toilet macam jadi kena lapik. Jadi saya kena cari yang kalau dia nak pergi toilet kita kena cari yang tempat lapik tu. Itulah lain orang lain kan, ada yang makan, ada yang ni kan, jadi kena aneh allergic itu ya. Tapi itu biasa juga kan. Sangat biasa. Sebenarnya kita ada nama untuk tu, dipanggil toilet seat dermatitis sebab dia sangat common. Okey. Kebanyakan kali disebabkan oleh pembersih yang kita guna untuk bersihkan toilet seat, tapi boleh jadi plastik tu sendiri. Toilet seat biasanya dibuat pada plastik kan. Plastik tu pun boleh menyebabkan alergi. Okey, baiklah. Okey, kita di Hello Doktor nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Masih lagi di Hello Doktor membincangkan topik alahan, dan masih bersama kita di studio Hello Doktor hari ini kita bersama dengan Faizah Ilai berkongsikan pengalamannya dan juga Dr. Mira. Okey, dan tadi kita dah sembang-sembang sikit tentang alahan kepada ubat-ubatan, kalau kanak-kanak bagaimana. Jadi kan doktor, kepada ibu bapa yang ada anak-anak kecil, dah kesan mereka ini adalah kepada telur, susu, kacang misalnya. Adakah kita nak bagi mereka segera sembuh ataupun dah tak Allah lagi dah, adakah kita kena bagi juga sikit-sikit telur ataupun susu tu, doktor? Okey, sebab alahan dia ada banyak tahap. So kalau mak dengan ayah dia tak sure dia tahap mana, tahap rendah ke tahap serius, baik berjumpa dengan doktor lah. Tetapi pada asasnya kalau alahan tu jenis sangat ringan, maybe just ruam-ruam sedikit, memang mak ayah boleh cuba dalam kuantiti kecil. Okey. Atau dalam bentuk lain. Contohnya telur, jangan bagi telur yang rebus, bagi telur dalam bentuk kek ke dalam bentuk lain yang sudah dimasak dalam bentuk lain. Okey, baik. Dan kalau langkah-langkah untuk kita nak cegah ataupun elak daripada mengalami alahan ni awal-awal, macam mana doktor? Okey, dari segi langkah, as I say tadi, faktor genetik kita memang tak boleh buat apa lah kan. Kena tahu dulu. Kena tahu ya. Kita boleh check also kan doktor, kita boleh check from the blood kan? Dalam blood tu yes, boleh check tapi dia tidak berapa tepat. Boleh check. Dan kita punya, kalau kita nak mengelak yang Hawa tanya. Ya, kalau nak mengelak, kalau katakan pesakit tu menghadapi atopic eczema atau macam anak Faizah toilet seat dermatitis tu, mengelak daripada apa yang menyebabkan masalah tu. Nombor tu, dia perlu melindungi kulit dia. So kena pakai mandian yang lembut,
yang tidak ada pewangi, yang tidak ada buih banyak. Tapi itulah kan, bila cakap pasal buih ni, selagi tak ada buih, kita tak puas. Kita Betul. macam, kalau boleh nak buih yang banyak. Kan? Rasa bersih kan, kalau buih tu banyak. Betul. Tapi untuk pesakit yang kulit sensitif itu tak berapa sesuai. Itulah kan. Okey. Dan selepas mandi perlu digalakkan untuk pakai lotion yang sesuai lah. Yang seperti tak ada pewangi, lotion yang mengandungi ingredient yang bagus untuk kulit. Okey. Baik, dan saya pasti penonton kita juga, Faizah, yang ada anak-anak, kan sebagai seorang ibu nak jaga diri sendiri, nak jaga keluarga juga, dan tambah-tambah kalau anak-anak pun menghadapi alergi kan. Jadi mungkin perkongsian daripada Faizah tentang berapa pentingnya untuk ibu atau bapa ni untuk ambil langkah pencegahan awal, jaga sepenuhnya anak-anak mereka ini. Okey, macam saya, disebabkan saya ini orang yang sangat concern bila come about medication. Jadi macam sikit-sikit je nak pergi doktor, sikit-sikit je nak pergi doktor kan, macam tu kan. Jadi saya rasa sebab kadang-kadang sebab saya tahu yang diri saya ni macam-macam alergik since daripada kecil. So I believe that my kids pun takut dia ada benda yang sama. Jadi saya akan make sure kalau saya tengok macam dia tak okey, terus saya akan pergi jumpa doktor. Okay? Macam saya dengan doktor ni berpisah tiada daripada kecil sampai sekarang. Memang akan cek, sebab alahan ni dia tak boleh buat main-main tau. Betul. Kadang-kadang dia sampai yang meninggal pun boleh jadi sebab dia tak boleh bernafas. Benda-benda yang macam tu. Jadi saya memang macam untuk saya sendiri, saya tak ada ambil apa-apa suplemen sebab saya tak pasti suplemen saya boleh makan ke tak boleh. Jadi saya macam selagi tak perlu, dan saya tak akan ambil. Tapi macam untuk anak-anak, saya akan pergi doktor dan tanya, boleh ke dia macam jadi? Ni kalau doktor cakap okey, dan baru saya akan bagilah. Tapi sebab kadang-kadang benda yang macam ni membuatkan anak saya macam dia very picky when comes about food. Sebab saya tak bagi tu, saya tak bagi ni. Sebab risau, takut alam. Kan. Especially like macam seafood langsung tak makan. Sebab kalau ada pun ikan lah, like fish, like the normal fish tu. Kalau macam udang pun dia tak makan, soto ke memang tak makan. Sebab saya pun tak makan pun tak apalah. Nanti kan takut dia alergik benda lain pula. Betul. Okey, bagus perkongsian Faizah tu. Saya suka sebab apa-apa berjumpa dengan doktor. Sebab ada dalam kalangan kita pandai-pandai, kita lihat di internet dan sebagainya tanpa tahu apa sebenarnya berlaku kan. Okey, kita ada lagi soalan di Facebook. Hello Doktor. Terima kasih, banyak soalan yang kami terima hari ini. Okey, ini daripada Nur Farahin. Saya baru melahirkan bayi perempuan. Anak saya ada kekurangan enzim ada kekurangan enzim. Boleh doktor terangkan kenapa bayi ada juga, tapi pihak hospital akan repeat lagi 3 bulan untuk kepastian. Okey doktor. Tadi yang saya terangkan, G6PD lebih dijumpai dalam baby boy. So budak-budak lelaki, tapi patient tu tadi kata baby girl. So memang baby girl boleh ada. 90% of the time is baby boy. So 10% of the time is baby girl, tetapi biasanya doktor akan cek balik sama ada dia betul-betul G6PD deficiency atau tak. So dia akan ulang dalam masa 3-4 bulan. Walaupun doktor kata normal untuk kanak-kanak lelaki, bayi lelaki, tapi tak mustahil juga tak mustahil, betul. Bayi perempuan. Okey, baik. Doktor, di penghujung perbincangan kita ni, kalau boleh doktor kongsikan nasihat kepada kita punya penonton ini supaya tak ambil mudah kalau ada alahan. Sebab ada dalam kalangan mereka alah saja, ini normal, tapi kita kalau boleh nak elak daripada berlaku kematian. Okey, so alahan yang serius yang kita perlu jumpa doktor ialah kalau kita ada bengkak mata, bengkak dekat bahagian mulut, sesak nafas, itu alahan yang sangat serius dan tak boleh tunggu. Yang tu terus jumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Sometimes perlukan ubat injection untuk mengurangkan simptom dia. So alahan yang lebih ringan macam ruam-ruam, yang tu kalau patient tu boleh detect apa yang penyebab dia, dan dia just boleh avoid penyebab dia lah. Kalau dia tak boleh detect, lebih baik jumpa dengan doktor. Mungkin doktor boleh tolong membuat beberapa test. Dan kalau at the end dia didiagnose sebagai atopic eczema katakanlah. So langkah pencegahan atopic eczema yang saya bincang dengan Faizah tadi tentang mandian dia, lotion mesti kerap, sangat-sangat kerap sebab kulit pesakit atopic eczema tak sekuat orang yang normal. Dan atopic eczema akan hilang bila budak tu dah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. So kulit dia akan jadi lebih normal tapi mungkin kering
Kering lah. sedikit, ya. Maksudnya memang kena penjagaan yang betul-betul disiplin, doktor. Betul. Dia memang kena disiplin. Betul. Okey, I am still pakai lotion sampai sekarang. Bila ni kan macam selalunya kita letak kat baby kan, kalau kita pakai lotion satu bulan. Saya sampai sekarang pun kena. Kalau tak Very nanti good. dia jadi like kering and gatal. Maksudnya sampai ke besar pun Faizah masih Masih sampai sekarang masih. Okey, jadi mungkin kita, kata-kata nasihat kepada penonton-penonton kita juga tentang penjagaan, tentang betapa perlunya untuk kita sendiri ni disiplin, terutamanya kalau kita mengalami alahan, Faizah. Okey, kalau macam alahan yang macam saya, obviously selalunya saya kena minum banyak air. Kalau tak memang dia akan jadi kering sangat. Dan lagi satu, saya lagi prefer untuk berjumpa yang pakar. Maksudnya saya tak akan mendengar macam dia mungkin you kena try, saya takut nak try and error. Sebab benda ni bukan benda-benda kecil ataupun benda biasa. Sebab benda ni dia kalau kadang-kadang dia boleh long term pun ada juga kan doktor. Sometimes dia long term. Jadi kalau rasa kita tak pasti, eloklah kalau kita tanya pada yang pakar. Dan kita jangan memandai-mandai lah kan, kerana kita suka tengok internet ke suka Google kan. Jadi bagi saya macam elok kita pergi jumpa pada orang yang lebih tahu, orang yang lebih pandai, supaya kita boleh ambil langkah penjagaan yang awal lah sebelum dia jadi lagi teruk ni. Nanti dah teruk, dah berparut-parut, dah tak cantik lah. Kan. Okey, apa-apa pun memang kita sendiri kena ambil tahu daripada pakar ya, sebab ada kadang-kadang kita nak penyelesaian yang cepat, pemahaman yang cepat, kita terus merujuk kepada internet. Boleh, tapi kalau boleh dapatkan kepastian daripada doktor ya. Betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Mira Kupusami daripada Avicenna Specialist Hospital dan juga Faizah kerana berkongsi bersama kita hari ini. Walaupun baru pulang, sudi meluangkan masa bersama kita semua. Okey, baiklah, Hello Doktor hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami, dan hari Ahad depan jam 5.30 petang kita akan kembali dengan topik diabetes ketika hamil. Saya Hawa Rizwana Rizwan undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.